Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton Facebook Hospital Pakar Anur yang sedang menonton secara live di Facebook Hospital Pakar Anur. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, mungkin saya boleh dapat feedback dulu kot, macam mana audio dan juga rakaman live ni ada masalah apa-apa tak sebelum kita mulakan. Takut dah di tengah nanti susah pula nak adjust teknikal. Okey, insyaAllah. So kita boleh teruskan tazkirah kita insyaAllah. Minggu ni sesi tazkirah kita akan teruskan macam biasa. Dan insyaAllah pada minggu ni saya Ustaz Hazwan, Eksekutif Syariah Hospital Pakar Anur, akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita kongsikan satu tajuk yang amat penting, iaitu tajuknya adalah mungkin kita belum membaca Al-Quran. So itu tajuk dia. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya suka untuk mengutip satu kata-kata daripada Taha Jabir Al-Alwani dalam bukunya yang berjudul Krisis Kemanusiaan. Beliau menyebutkan bahawa untuk menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini, satu solusi yang paling penting, yang paling signifikan adalah dengan kembali merujuk kepada Al-Quran. Kenapa Taha Jabir Al-Alwani menyebutkan merujuk kepada Al-Quran kembali untuk menyelamatkan umat manusia? Kerana yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Tuhan yang mencipta manusia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dan dialah yang menurunkan Al-Quran. Jadi sudah tentu segala solusi, segala panduan, segala keputusan-keputusan yang terbaik adalah datang daripada Al-Quran. Okey, dan yang kedua adalah kerana Al-Quran sudah tentu syarat dengan panduan-panduan untuk kita menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat meruncing, tak kisah sama ada daripada sudut ekonomi, daripada sudut politik dan sebagainya. Dan kerana itu Al-Quran, walaupun ia adalah kitab yang sangat-sangat hebat, ia bukan sahaja memberikan kebaikan untuk akhirat, bahkan untuk di dunia juga. Okey. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ke dalam tajuk ni, saya suka untuk sharekan satu hadis yang amat penting tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Al-Quran yang mungkin tuan-tuan pun dah biasa dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Nabi kata bahawa bacalah Al-Quran. Okey, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada ahli-ahlinya di hari akhirat esok. Jadi syafaat yang dimaksudkan tuan-tuan, syafaat ni bahasa Arab, bahasa Melayu untuk mudah kita faham adalah pertolongan, bantuan. Di mana hari kiamat nanti, di waktu semua orang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesulitan yang amat kerana memikirkan tentang nasib diri masing-masing, tiba-tiba datang Al-Quran membantu orang-orang yang membacanya, orang yang menghidupkan Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran dalam hidupnya, orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang mentadabbur dan sebagainya. Mereka inilah yang akan beroleh syafaat, bantuan daripada Al-Quran di hari kiamat esok. Tuan-tuan bayangkan waktu kita naik kenderaan, kita naik kereta misalnya, sampai di satu kawasan yang gelap, kawasan yang tak ada orang, yang sunyi sepi, tiba-tiba kereta kita tak berfungsi, kereta kita rosak, kereta kita ada masalah dan sebagainya, dan kita waktu tu sangat-sangat susah. Kita nak meneruskan perjalanan, kita nak sampai ke destinasi kita dengan cepat, dengan kadar masa yang kita dah anggarkan tu. Tapi tiba-tiba rosak, okey? Tiba-tiba rosak tengah jalan, dan dalam waktu tersebut tiba-tiba ada seseorang datang membantu kita, tukar tayar, tukar bateri dan sebagainya, untuk membantu kita untuk selamat sampai ke destinasi. Itulah perumpamaan dia. Jadi Al-Quran di waktu hari kiamat esok yang penuh dengan kesulitan. Banyak riwayat tuan-tuan yang cerita pasal benda ni, dan saya tak boleh sharekan semuanya dalam tazkirah ni sebab kita bukan nak fokus bab tu. Tapi Al-Quran lah yang akan menjadi penyelamat untuk orang yang membaca, yang membawa Al-Quran dalam kehidupan mereka, insya-Allah.
Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua adalah saya suka untuk share satu lagi hadis daripada Aisyah, ketika mana Aisyah ditanya oleh sahabat berkenaan dengan bagaimana akhlak perihal tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi. Maka Aisyah menjawab, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Tuan-tuan, dalam sebahagian riwayat disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia kan ketua Madinah, dia ketua untuk kota Madinah, dan di bawah pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan orang Islam saja, ada orang Yahudi, ada orang yang bukan Islam, dan ramai lagi. Dan dalam satu kisah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada seorang budak Yahudi yang suka berkhidmat dengan Nabi. Dia bukan Islam, tapi dia suka untuk berkhidmat, untuk bantu Nabi, sebab dia suka dengan akhlak, dengan karakter Nabi tu, maka dia suka tolong Nabi. Satu hari Allah Ta'ala takdirkan budak Yahudi ini, budak yang bukan beragama Islam ini jatuh sakit. Jatuh sakit. Maka Nabi sedar bahawa budak Yahudi ni tak ada. Maka Nabi SAW dengan Nabi sebagai ketua kota Madinah, dengan Nabi sebagai seorang Nabi, ketua umat Islam, Nabi SAW pergi menziarahi budak Yahudi tersebut di rumah dia. Nabi pergi, Nabi ziarah, dan Nabi duduk di kepala budak Yahudi ini, dan Nabi pun bisik kepada dia, wahai budak, ya gulam, aslim, masuklah Islam. Masuklah kamu ke dalam agama Islam. Nabi ajak, sebab Nabi sayang kepada dia. Nabi kenal dia ni macam mana. Dia sangat sayang dan cinta kepada Nabi. Maka Nabi SAW ajak dia untuk masuk Islam. Maka budak ini tadi pun dia beralih, dia tengok kepada ayah dia. Maka ayah dia pun bila tengok anak dia dah bagi respon yang sebegitu, maka ayah dia kata, ati' Abul Qasim, ikutlah kamu kepada Abul Qasim, kepada Muhammad ni. Maka budak Yahudi tersebut pun masuk Islam. Maka Nabi SAW rasa gembira. Maka Nabi SAW sebut bahawa Allah Ta'ala telah selamatkan budak ini daripada api neraka. Tuan-tuan, sebab itu dalam hadis ini banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang yang ketua agama Islam, Nabi SAW masih lagi memberikan perhatian kepada penduduk-penduduk dan juga kepada rakyat dia. Dan juga Nabi SAW pergi menziarahi orang sakit, dan orang tu bukan agama Islam pun. Kalau kita ada sahabat yang bukan Islam, terutama yang bekerja di Hospital Pakar Anur ni, kalau ada sahabat yang bukan beragama Islam dan dia jatuh sakit, kita sebagai seorang yang beragama Islam ni, kita pergi ziarah. Itu tanda kasih kita kepada sahabat kita, kawan kita, walaupun dia berlainan agama. Dan mungkin dia adalah prospek dakwah kita untuk dia memeluk agama Islam, menjadi Muslim yang lebih bagus, dan itulah sumber pahala kita, insya-Allah. Dan daripada hadis-hadis riwayat yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi riwayat berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran. Itu dulu sebagai introduction sebelum kita pergi kepada tajuk yang lebih dalam lagi, insya-Allah. Baik. Saya mohon maaf kalau ada mungkin kalau ada kekurangan, sebab saya tak dapat nak bacakan soalan, sebab saya rekod pun secara live saja, saya seorang, jadi mungkin susah sikit lah. Kalau ada soalan-soalan tu mungkin kita tak dapat nak jawab sekarang, mungkin ada masa nanti kita akan cuba untuk jawab. Tapi yang paling penting adalah istifadah, pengajaran daripada tazkirah hari ini. Baik, berkenaan dengan tajuk mungkin kita belum membaca Al-Quran, ada satu soalan yang saya nak kita sama-sama renungkan, kita sama-sama ingat. Pertama soalannya, adakah kita mencintai Al-Quran? Setelah kita dengar bahawa Al-Quran ni akan bagi syafaat kepada orang yang baca, orang yang membawa Al-Quran, orang yang menghidupkan Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran, maka adakah kita ni ada rasa cinta kepada Al-Quran? Kepada Al-Quran tu, adakah kita rasa sayang, kita rasa cinta, kita rasa sangat-sangat appreciate Al-Quran ni? Adakah kita rasa macam tu? So kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan jawab, iyalah, of course kita sangat cinta kepada Al-Quran. Rukun iman yang ketiga pun beriman kepada kitab, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, percaya bahawa kitab itu diturunkan oleh Allah, dan sudah tentu itu salah satu tanda bahawa kita cinta kepada Al-Quran. Tapi ada satu persoalan lain, ada persoalan-persoalan kecil yang saya nak lontarkan. Baik, kalau kita kata kita cinta kepada Al-Quran, cuba kita bandingkan macam mana kita tengok movie, macam mana kita tengok rancangan TV dengan Al-Quran, dibandingkan dengan membaca Al-Quran. Kadang kalau kita tengok TV, tuan-tuan, tengok cerita An-Nur 2, bukan An-Nur,
Nur 2. Nur tu hospital pakat Nur. Nur 2. 1 jam pukul 10 sampai pukul 11. Minggu ni minggu akhir. Kita tengok 1 jam, tuan-tuan. Adakah kita rasa 1 jam tersebut? Tak. Kita tak rasa 1 jam. Tiba-tiba dah 1 jam. Cuba kita bandingkan dengan baca Al-Quran. Kita rasa dah baca lama dah. Rupanya tak sampai 5 minit, tak sampai 10 minit pun baca Al-Quran. Okey. So adakah itu tanda bahawa kita cinta pada Al-Quran? Itu persoalan dia. Kita kata tadi kita cinta pada Quran, tapi kita tengok movie, kita tengok rancangan TV, kita rasa seronok, kita rasa sangat menghayati. Sampaikan 1 jam, 2 jam, sampai 2 jam lebih, kita tak rasa. Tapi baca Quran 10 minit, dah rasa penat, dah rasa macam lelah, rasa dah lama dah baca, cukuplah hari ni, dah banyak pahala dah. Sebab Nabi kata, satu huruf bersamaan dengan satu kebaikan dan digandakan 10 pahala. So Alif Lam Mim tu dah 30 pahala dah. So dia kata dah banyak dah pahala, so cukuplah. So adakah kita betul-betul cinta Quran? Kalau kita tengok TV, kita rasa lebih seronok. Kalau kita tengok movie, tengok cerita, kita rasa lagi seronok, kita rasa lagi menghayati, kita rasa lagi rasa feeling kan, tengok cerita, berbanding dengan membaca Quran. Bukan tuan-tuan dan perempuan saja, saya pun, kita terus terang kita rasa berat baca Quran. Dan itu adalah tanda bahawa kita sebenarnya mungkin belum benar-benar mencintai Al-Quran. Baik. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita baca novel, contohnya baca novel, baca buku-buku cerita yang sangat best, macam contohnya yang waktu saya belajar dulu, kita selalu baca novel karya Ramli Awang Mursyid kan. Cerita dia sangat best, tuan-tuan. Kalau baca tu, start baca, dia mesti nak khatamnya. Start baca hari ni, esok atau lusa mesti khatam. Kalau yang expert tu, memang hari tu juga dia khatam baca. Sebab best. Kita baca tu, jalan cerita dia, cara plot dia, susunan plot dan sebagainya sangat best, sampai kita tak boleh nak berhenti baca, nak baca lagi. Kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, adakah kita baca Al-Quran macam tu? Adakah kita baca Quran hari tu juga kita nak khatam? Adakah kita baca Quran sama macam ulama dulu baca, sangat-sangat menghayati dan sangat rasa suka baca Quran ni? Adakah kita rasa macam tu? Ataupun kita rasa baca novel ni lagi best? So persoalan dia, adakah kita benar-benar mencintai Al-Quran? Ataupun ada novel lain yang kita lebih cinta berbanding dengan Al-Quran? Dan yang ketiga adalah, tuan-tuan, mungkin kita sebenarnya dalam kehidupan, kita tidak menganggap Al-Quran ini sebagai sumber ilmu. Dan kita lebih suka untuk rujuk kepada buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang hebat, penulis yang ada kajian penyelidikan yang mantap. Tak ada masalah, itu adalah sebahagian daripada proses menuntut ilmu. Tapi kalau kita bandingkan dengan membaca Al-Quran, kita seolah-olah kita tak jadikan Quran tu sebagai sumber ilmu, sebagai sumber inspirasi. Kita tak. Kita lebih kepada nak rasa motivasi, inspirasi, bacalah buku-buku tokoh motivasi, baca buku mereka, kita rasa banyak tips, banyaklah panduan untuk kita berjaya dalam hidup kan. So dengan baca buku-buku tu, kita rasa bahawa kita ada banyak tips, kita rasa banyak jalan dan juga ruang untuk kita berjaya. Sedangkan kita terlupa bahawa dalam Al-Quran sendiri, tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya banyak ayat, banyak panduan-panduan, yang banyak tips yang diberikan oleh Allah untuk kita berjaya dalam hidup, untuk kita dapatkan sumber inspirasi, sumber motivasi. Semuanya sebenarnya ada dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya kita tak, ada yang kata, betul ke ada? Betul ke ada sumber inspirasi? Betul ke ada tips kejayaan dalam Al-Quran? So itu tanda bahawa kita belum benar-benar membaca Al-Quran. So itu tajuk hari ni. Mungkin kita belum membaca Al-Quran. Mungkin kita belum betul-betul membaca Al-Quran. Sebab itu kita tak jumpa, tuan-tuan, banyak tips-tips dan juga kisah-kisah yang boleh dijadikan inspirasi untuk kita teruskan hidup kita. Sebenarnya banyak, dan kalau kita nak share dalam ni mungkin tak sempat, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh start untuk jadikan tazkirah pagi ini sebagai satu anjakan paradigma, ataupun kita nak ubah untuk faham Al-Quran dan juga jadikan dia sebagai sumber ilmu dan sumber inspirasi. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita tak jumpa? Sebab kita belum betul-betul baca Quran, ataupun kita hanya baca tapi kita tak dapatkan dan kita tak fahamkan apakah maksud, apakah objektif ataupun maqasid yang Al-Quran nak sampaikan. Jadi sebab itu kita rasa bahawa Al-Quran ni hanya kitab yang tak ada keistimewaan, dan kita pun tak rasa bahawa kita cinta sangat pada Quran. So orang yang mengkaji Quran, orang yang rasa bahawa Al-Quran itu
mempunyai segala-galanya, maka dia akan golek, dia akan korek dan dia akan cari, dia akan cuba untuk gali khazanah ilmu yang ada dalam Al-Quran ni. Baik. So macam itulah juga bila kita membaca satu buku, matlamat utama kita baca tuan-tuan, sebab apa kita baca? Sebab kita berusaha untuk memahami maksud yang nak disampaikan oleh penulis tersebut. Itu maksud dia. Jadi kalau kita baca Al-Quran tanpa kita berusaha untuk memahami apa yang Tuhan nak sampaikan, maka sebenarnya kita belum betul-betul membaca. Kita belum benar-benar membaca Al-Quran. Kita hanya baca satu lapis saja. Kita hanya baca Al-Quran macam tu saja. Kita tak gali, kita tak cuba untuk faham apa yang Quran nak sampaikan dalam hidup kita. So dengan cara yang sedemikian, kita akan lagi lambat. Kita lagi lambat untuk kenal agama, kita lagi lambat untuk rasa seronoknya bersama dengan Al-Quran. Okay? Sebab kalau kita nak jadi macam orang yang hebat, orang yang mentafsirkan Al-Quran, jalan dia terlalu panjang. Tapi kalau kita nak jadi orang yang mentadabbur Al-Quran, kita boleh, tak ada masalah. Walaupun kita tak ada ilmu yang banyak, tapi kita boleh baca Al-Quran, kita baca terjemahan dia, kita cuba ambil inspirasi daripada ayat-ayat Quran tersebut. Sebab itu ada beza di antara tafsir dan juga tadabbur, ada beza. Okey. Dan bila kita sebut Al-Quran, kalau kita hanya sekadar baca tuan-tuan dan puan, kita baca saja, kita hanya jadikan Al-Quran ini sebagai sebutan huruf, kita hanya sebut saja, maka Al-Quran ni tuan-tuan tak ada beza dengan buku ABC bagi anak-anak kita baca tu, bagi anak-anak kita belajar untuk membaca tu, tak ada beza. Sebab kita hanya membunyikan huruf, kita hanya membaca yang sangat terperinci untuk memahami maksud yang nak disampaikan Al-Quran. Tuan-tuan, 6,000 lebih ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, maka sudah tentu 6,000 lebih ayat tersebut mempunyai pelbagai panduan, pelbagai kisah inspirasi dan juga pelbagai petunjuk yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Allah Ta'ala sendiri sebut bahawa Al-Quran ini, Nabi sebut bahawa Al-Quran ini kalau kita baca tuan-tuan, pahalanya sangat besar, pahalanya sangat istimewa untuk orang yang baca Al-Quran. Sebahagian riwayat sebut orang yang mahir membaca Al-Quran ini tuan-tuan, dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Dan orang yang baca Al-Quran dalam keadaan merangkak ni tuan-tuan, dia baca tak lancar lah, dia baca sangat banyak kelemahan, sangat merangkak-rangkak, nak mengeja dan sebagainya, maka Allah Ta'ala bagi dua pahala. Yang pertama ialah pahala membaca, dan yang kedua adalah pahala kesungguhan dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan, so ini kelebihan tuan-tuan. Bila kita jumpa orang yang mahir baca Quran, maka kita doakan mudah-mudahan di hari akhirat esok kita dapat syafaat dia, kita dapat bantuan dia, kita harap dia doakan kita ni jadi baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ada kawan-kawan kita yang jadi imam, yang jadi imam masjid, imam besar dan sebagainya, gunakan mereka ini sebagai satu batu loncatan untuk kita lebih mendekati Quran, untuk kita minta supaya dia doa untuk kita. Orang yang baca Quran, orang yang mahir baca Quran ni, dia sangat dekat dengan Allah, dia sangat dekat dengan malaikat dan sebagainya. Maka kita nak supaya mereka ini mendoakan, memberikan kita doa, mendoakan kita berjaya dunia dan juga akhirat. Okey. Dan dalam surah Sad ayat 29, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Al-Quran sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, kitab yang diberkati supaya mereka mentadabbur ayat-ayatnya dan membolehkan orang berakal mengambil pedoman. So ini surah Sad yang Allah Ta'ala rakamkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka dalam Al-Quran, sebenarnya banyak ayat yang kalau kita sedih, kita boleh tengok ayat tu. Kalau kita gembira, kita boleh tengok ayat ni. Kalau kita rasa macam ni, kita boleh tengok ayat ni. Sebagai contoh, ayat yang biasa kita dengar tuan-tuan, waktu kita susah, waktu kita dalam kesulitan, kita buka surah Asy-Syarh, surah Asy-Syarh, surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Dalam surah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Allah Taala sebut, maka sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kesenangan. Kemudian Allah Ta'ala ulang, sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kesenangan. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala ulang dua kali perkataan ni ataupun ayat ni? Kenapa Allah Ta'ala ulang? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa di setiap kesulitan tuan-tuan, di setiap kita rasa bahawa susah, kita rasa sulit, mesti ada
positif ataupun sudut yang positif yang akan kita dapat. Maksudnya bersama dengan kesusahan tu, walau susah macam mana pun, Tuhan pasti akan bagi jalan kemudahan. Tuhan pasti akan bagi kemudahan untuk kita. Dan kalau kita buka dalam konteks bahasa Arab tuan-tuan, al-usri tu dia dengan alif lam. Okay, kita sebut alif lam ma'rifah kan. Maksudnya dia khusus. Untuk satu kesusahan, Tuhan bagi yusra. Yusra ni tuan-tuan banyak kemudahan. Maksud dia. Jadi alif lam membawa maksud khusus, dan tanpa alif lam membawa maksud umum. Membawa maksud banyak. Jadi Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa bersama dengan satu kesusahan akan ada banyak kesenangan. Dan Tuhan ulang, sesungguhnya bersama dengan satu kesusahan akan ada banyak kesenangan. Jadi orang yang rasa susah, orang yang rasa down, orang yang rasa stres dengan kerja, stres dengan kehidupan, terutamanya dengan waktu sekarang ni tuan-tuan, ramai yang dah kehilangan kerja, ramai yang tak ada kerja dan sebagainya. Kita cuba renung balik ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita dapatkan pedoman dan juga sumber inspirasi. Dan sentiasalah bandingkan kehidupan kita yang serba lengkap ini dengan orang yang penuh dengan kesusahan. Kita tuan-tuan ada kerja, tuan-tuan. Kita sekurang-kurangnya kita masih ada pekerjaan, ada kerja. Ada orang yang dah dibuang kerja, ada orang yang tak cukup makan, yang tak ada duit nak bayar rumah sewa, yang tak ada duit nak beli hatta barang-barang asas, beras dan sebagainya pun dia dah tak cukup duit. Sedangkan kita hari ni penuh dengan kesenangan. Walaupun kita rasa kita susah, tapi kita ada duit untuk belanja makan. Kita ada duit untuk bayar rumah sewa. Dan kita masih lagi ada pekerjaan untuk kita datang dan juga dapat gaji, dapat upah dan sebagainya. Itu adalah semua kesenangan yang Tuhan bagi untuk kita. Kalau kita bandingkan dengan orang yang lebih susah, kita akan rasa bersyukur. Okay? Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut bahawa la tahzan innallaha ma'ana. Kan, la tahzan innallaha ma'ana. Maksudnya la tahzan, janganlah kamu bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. So maksudnya tuan-tuan, dalam kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua tersebut bersama dengan Abu Bakar, mereka berasa sangat resah sebab di luar dah ada orang yang tunggu nak bunuh dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala sebutkan bahawa Nabi menyatakan pada Abu Bakar, dia cakap kepada Abu Bakar, la tahzan, janganlah kamu bersedih, Allah bersama dengan kita. Bayangkan waktu kita susah, dan ada orang yang sebut perkataan yang macam tu, perkataan yang sangat positif, perkataan yang sangat menghargai Allah. Rasa kesulitan tu lebih mudah, lebih ringan, dan juga macam mana kita nak hadapi selepas tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan mempermudahkan untuk kita. Baik, tuan-tuan, saya suka untuk share tuan-tuan berkenaan dengan tadabbur ni. Ada satu ayat yang saya rasa mungkin kita boleh sama-sama tadabbur. Okay, kalau kita buka dalam surah Az-Zariyat ayat 26 hingga 27, Allah Subhanahu wa taala merakamkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faragha ila ahlihi fajaa bi'ajlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka Nabi Ibrahim pergi mendapatkan isterinya, kemudian dia membawa keluar masakan anak lembu yang gemuk. Lalu dia dekatkannya kepada mereka, maka dia berkata, silalah untuk makan, silalah makan. Tuan-tuan, ni ayat berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Baik, daripada dua ayat ni tuan-tuan, menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ada tetamu datang rumah dia, kan? Kemudian Nabi Ibrahim sediakan makanan untuk mereka daripada seekor lembu yang gemuk. Maksudnya anak lembu yang gemuk ni maksudnya satu makanan yang special lah untuk tetamu, kan? Kemudian Nabi Ibrahim AS jemput tetamu dia untuk makan. Baik, daripada dua ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, jom kita sama-sama tadabbur. Kita sama-sama keluarkan apakah pengajaran, apakah sumber-sumber inspirasi ataupun sumber-sumber apakah bentuk-bentuk tadabbur yang kita boleh ambil, pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Tuan-tuan, antara yang saya dapat tuan-tuan, yang saya dapat daripada buku yang saya rujuk ni adalah yang pertama, dua ayat ni tuan-tuan menceritakan berkenaan dengan bagaimana Nabi Ibrahim layan tetamu. So kita apply dalam hidup kita. Yang pertama tuan-tuan, bila ada tetamu datang rumah, apa benda first yang kita kena buat? Kita sambut dia. Itu yang pertama. Kemudian kita segera mempersiapkan juadah untuk dia makan. Kita segera siapkan makanan untuk dia. Okey, sebab apa? Sebab lepas Nabi Ibrahim alaihi salam
mempelawa tetamu dia datang masuk rumah, maka Nabi Ibrahim terus berusaha untuk menyiapkan juadah untuk tetamu dia. Nampak kemuliaan untuk tetamu, kita bagi kemuliaan, kita sediakan makanan. Okey, ada orang yang bila dia ada tetamu datang rumah, dia sibuklah layan tetamu tersebut sampai dia lupa nak hidang makan. Biasa kan, kita pun biasa kena dan kita pun biasa buat juga. Jadi pengajaran tuan-tuan tadabbur ayat ni, yang pertama adalah segera siapkan juadah untuk tetamu kita, dan yang kedua adalah tidak perlu bertanya kepada tetamu. Ni selalu kita buat, dah makan ke belum, kan kita tanya macam tu kan. So bukan tak boleh, cuma kalau kita di pihak tetamu, kita berada di tempat tetamu, kalau orang tuan rumah tanya dah makan ke belum, kita nak kata belum pun kita rasa segan, betul tak? So kita sebagai tuan rumah tak perlu tanya, kita hidang je, hidang makanan untuk dia. So dia akan makan, walaupun dia dah makan, dia akan makan juga sikit. Sebab kalau kita tanya dia dah makan ke belum, mungkin kita sebagai orang yang tetamu yang datang, kita rasa segan lah nak jawab yang kita belum makan. Nampak macam datang rumah ni nak makan ke nak ziarah, macam tu kan. Dan yang ketiga adalah tidak heboh-heboh tentang juadah yang dipersiapkan. Contoh kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah sebut perkataan ragha, faragha ila ahli. Ragha ni tuan-tuan, ragha, ra alif ghin ni maksudnya adalah bermaksud bergerak ke satu tempat secara senyap-senyap. So kita pergi dapur tu, kita pergi belakang tu, kita pergi senyap-senyap. Jangan jerit pula kat bini, dah siap ke belum nasi goreng kita. Jangan sebut macam tu. Dia pergi senyap-senyap kat belakang, tanya kat isteri dah siap ke makanan untuk kita hidangkan pada tetamu kita. So itu maksud dia. Jadi setiap perkataan yang Allah Ta'ala nyatakan ni ada maksud dia, terperinci, dan itulah sumber kita nak mentadabbur. Dan yang seterusnya adalah persiapkan juadah yang terbaik. Sebab kita tengok dalam kisah ni, Nabi Ibrahim dia bagi seekor anak lembu yang gemuk. Okey, Ajlin samin maksudnya anak lembu yang gemuk, maksudnya makanan yang terbaik lah. Kalau kita tak ada lembu tuan-tuan kat rumah, janganlah pergi cari lembu, kita carilah makanan-makanan yang terbaik. Contoh kita ada biskut, kita cari biskut yang paling sedap lah untuk kita bagi kepada tetamu, untuk memuliakan tetamu kita tu. Dan seterusnya adalah pelawa tetamu. Ingat ayat akhir tu Nabi Ibrahim kata silalah makan, janganlah dah hidang. Kemudian kita pun kata dalam hati, pandai-pandailah dah hidang ni, nak suruh makan lah. Mana boleh macam tu tuan-tuan. Kita ni kalau kita tuan rumah, kita ajaklah dia makan. Jemput makan, sini makan tuan. Terima kasih datang jemput makan. Kita kena jemput dia untuk makan, sebab itu adalah sebagai satu adab kita untuk melayan tetamu kita. Baik. So itu adalah sedikit sebanyak tuan-tuan, macam mana kita nak tadabbur, macam mana kita nak keluarkan pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi yang saya rasa sangat-sangat penting kalau kita boleh kongsikan dalam siri tazkirah yang akan datang, insya-Allah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, berkenaan dengan last sekali saya suka untuk share berkenaan dengan nasihat macam mana kita nak mula untuk mentadabbur Al-Quran. So yang pertama adalah tuan-tuan, kalau kita dah mula membaca Al-Quran, kita dah rajin baca, maka itu adalah satu langkah yang positif, dah bagus. Cuma yang paling penting adalah sekarang kita luangkan masa untuk baca dan tadabbur. Ambil satu masa tuan-tuan, baca, ambil beberapa ayat, 5 ayat sebagainya, baca dan baca terjemahan dia. Cuba faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayat tersebut. Tak perlu tafsirkan. Tafsir ni bukan kerja kita. Kita bukannya mufassir, kita bukannya ada kepakaran untuk mentafsir, tapi kita boleh mentadabbur, ambil ilham, ambil inspirasi daripada ayat-ayat yang kita baca. Cuba untuk buat sehari 5 ayat. Mudah saja, sehari 5 ayat cuba buat dulu. Okey. Dan yang kedua adalah kita cuba untuk kenali pecahan ilmu Al-Quran. Sebab ilmu Quran ni banyak tuan-tuan. Kita baca Quran tu, kita kena ada tajwidnya, kita kena belajar juga tafsirnya, kita kena belajar juga ilmu i'jaznya, tentang mukjizat Al-Qurannya, tentang tadabburnya. Banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan yang kita boleh sama-sama ambil manfaat daripada ilmu-ilmu tersebut. Okay, dan salah satu adalah tadabbur. Ini sangat penting tuan-tuan. Dan juga satu lagi adalah ilmu berkenaan dengan i'jaz, mukjizat Al-Quran. Okay. Mungkin saya boleh share sikit tentang mukjizat ni tuan-tuan. Ada banyak mukjizat yang sangat dekat dengan kita, terutamanya berkaitan dengan aspek sains. Okey. Misalnya tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah Taala sebut bahawa ada dua lautan, dan di antara dua lautan ni ada barzakh. Barzakh ni tuan-tuan maksudnya adalah pemisah. Ada pemisah yang kita tak nampak. Rupanya tuan-tuan, bila kita tengok dalam
geografi dunia ni, bumi ni tuan-tuan, memang ada di bahagian-bahagian tertentu di laut. Ada bahagian laut yang kalau tuan-tuan buka YouTube pun tuan-tuan boleh tengok dah. Banyak laut yang dia ada macam sempadan air laut dengan air masin dengan air tawar. Ada macam sempadan tuan-tuan, tapi kita tak nampak. Tapi yang peliknya, macam mana Al-Quran boleh cerita tentang fakta sains ni 1400 tahun dulu, dan hanya waktu tu kita tak dapat nak pergi sampai ke tengah laut sampai dan sebagainya, dan tak mungkin untuk seorang Nabi yang tak boleh membaca untuk mereka-reka ayat yang hebat macam ni. So maksudnya adalah Al-Quran ni datang daripada Allah. Allah Ta'ala yang ciptakan bumi, Allah Ta'ala yang ciptakan laut, Allah Ta'ala yang ciptakan semua benda ni, dan dia rakamkan dalam Al-Quran untuk kita sama-sama tadabbur dan sama-sama kita perhatikan alam ni macam mana Allah Ta'ala cipta. Okay. Dan saya suka juga tuan-tuan untuk share dalam pertemuan ni adalah satu buku yang sangat bagus berkenaan dengan tajuk ni adalah The Quranic Phenomenon, karya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ni tuan-tuan dia bukannya seorang mufassir, dia bukan seorang tokoh tafsir. Dia adalah seorang yang graduate daripada electrical engineering, dan dia adalah seorang yang sangat suka mengkaji Al-Quran. Dia mentadabbur, mengkaji, sampaikan buku ni tuan-tuan menjadi satu orang buku dia faham macam mana Al-Quran logiknya datang daripada Allah, dan orang tu baca buku ni. Ini antara buku dia. Agak berat juga, tapi kalau tuan-tuan nak baca buku yang lebih ringan, ada banyak lah yang tuan-tuan boleh mula untuk kita sama-sama mentadabbur dan mendapatkan inspirasi dan juga pengajaran daripada Al-Quran. Baik, jadi saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai kesimpulan, tajuk yang kita bincangkan pada hari ini ialah mungkin kita belum membaca Al-Quran. Maksudnya bukan kita belum baca Quran, tapi kita belum cuba betul-betul untuk fahami Al-Quran. Okay, dan kita mungkin belum benar-benar jatuh cinta dengan Quran sebab kita belum betul-betul baca dia. Okay, dan insya-Allah kalau kita rajin baca, kita rajin tadabbur, Allah Ta'ala akan bagi ketenangan, dan Allah Ta'ala akan bagi kita faham Al-Quran ni dan jadikan dia sebagai sebahagian daripada hidup kita. Takkan kita tak nak di hari akhirat esok Quran ni datang untuk bantu dan juga bagi syafaat kat kita. Of course kita nak. So sebagai langkah untuk kita lebih dalam bab mentadabbur Quran ni, banyak yang membaca dan cuba luangkan, macam saya cakap tadi, sehari 5 ayat dah mencukupi untuk kita sama-sama mentadabbur Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Baik. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya harapkan agar konsep ini memberikan manfaat dan kebaikanlah untuk kita sama-sama share, dan saya harap agar perkongsian ini jadi satu saham pahala juga untuk saya. Tolong doakanlah untuk saya, doakan untuk semua staf Hospital Pakar An-Nur, untuk semua umat manusia, agar kita semua diberikan kesihatan yang baik dan juga dijauhkan daripada segala penyakit, terutamanya wabak penyakit COVID-19 yang masih lagi belum berakhir. Kita doakan semoga ia segera dilenyapkan, segera ditemukan vaksin dan sebagainya, dan Allah Ta'ala akan berikan yang terbaik untuk kita selagi mana kita berdoa dan bersangka baik dengan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum